Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya dan teman-teman kita dapat bertemu untuk sama-sama kita meneruskan pengajian daripada bacaan ayat suci Al-Quran. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan menyambung daripada ayat surah Taha ayat 114 hingga 125. Jadi teman-teman yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 320. Yang tak ada Al-Quran jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah kami bawakan sebentar lagi ayat-ayatnya dengan jelas kepada anda. Untuk kesempatan ini saya nak mengambil untuk menjawab salam juga kepada semua sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang dikasihi Allah, dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nanti di pertengahan, di akhir pun akan ada yang baru masuk dan memberi salam, jadi kita jawab siap-siap in advance. Boleh ya, insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat, sebelum kita mulakan pengajian, saya nak ajak semua untuk kita sharekan dahulu, kita kongsikan dahulu pelajaran ini. Boleh tak? Ya, insya-Allah. Khususnya pasangan kita, anak-anak dan ahli keluarga kita, insya-Allah, supaya kita dapat bantu mereka untuk juga meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Yang keduanya, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Boleh ya, insya-Allah. Kita komen dahulu seronoknya cinta Al-Quran.
Baik teman-teman dirahmati Allah. Terima kasih kepada yang tolong share, terima kasih yang tolong berikan komen. Marilah sama-sama kita mulakan perjumpaan pengajian kita ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah bersama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Okey, dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, jangan lupa belanja saya thumbs up dan juga heart. Okey teman-teman dirahmati Allah, jom kita mulakan pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu kita lihat bacaan isti'azah dahulu, pastikan jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A dengan au. Hamzah dengan ain. Zal di hujung lidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh dapat insya-Allah. Sekali lagi kita bacakan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, kita lihat ayat yang pertama hari ini. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis poin-poin yang penting yang saya sampaikan. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. Ini dipanggil khokholah akbar. Sahabat-sahabat, huruf qaf merupakan salah satu daripada 5 huruf khokholah. Ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Jadi, bila huruf itu walaupun bukan ada tanda mati asli, kalau tanda mati asli kita panggil khokholah surah. Contohnya macam ni. Zid, zid. Manakala di sini khokholah kubra, walaupun dia tidak ada tanda sukun asli, tetapi dia diberikan tanda sukun mendatang, tanda mati mendatang kerana waqaf. Jadi kita baca haqq, dan bila kita nak lepaskan pantulan itu kita bulatkan mulut, jangan pepeskan, jangan jadi haqq. Itu tak betul, mestilah haqq gitu ya. Kemudian wala ta'jal, ta'jal ain di tengah kerongkong, jal jangan lambat. Bil Qur'ani min, ikhfa hakiki di sini dengan tebal 2 harakat. Qab, qab ada lantunan. Min qabli ay, di sini masuk beserta dengung, idgham bi gunnah, nun mati bertemu ya. Tapi dalam Al-Quran Rasam Usmani seperti mana hukum ikhfa hakiki, nunnya kosong tidak bertanda. Idgham bi gunnah juga nunnya kosong tidak bertanda, tidak ada tanda mati asli ya. Ayyuqdha, ini pula qaqalah surah. Sekali lagi, yuqdha, dha ini dha di tepi lidah ya, kanan ataupun kiri mengikut keselesaan dengan kadar 4 atau 5 harakat. Ilaika wahyu, wah apa dah, wah wa qur rabbi zidni ilma. Boleh insya-Allah sahabat-sahabat, siapa nak minum air silakan sambil-sambil lah, santai-santai kita belajar ini. Fa ta'ala Allah, maha suci Allah yang maha tinggi. Merupakan Allah ini merupakan raja yang sebenar-benarnya. Ini dialah walaupun kita tahu dalam dunia kita ni ada juga raja-raja di negeri-negeri dan sebagainya, tetapi Allah lah raja bagi sekalian alam ini ya. Wala ta'jal bil Quran min qabli an yuqda ilaika wahyu.
Ini pesanan Allah kepada Nabi Muhammad SAW supaya tidak tergesa-gesa membaca Al-Quran tak kala malaikat Jibril alaihi salatu wassalam membacakan yang sehinggalah selesai dibacakan. Maksudnya ini kaedah yang Allah ajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila nak belajar mengaji Al-Quran, nak belajar membaca daripada Jibril, iaitu dengar dulu bagi habis, kemudian baru ikut. Jangan waktu duk baca tu waktu tu bunyi. Sama juga di sini. Ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita ambil pengajaran daripada kaedah yang Allah sendiri ajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita nak membaca Al-Quran, iaitu apabila guru kita membaca, kita dengar dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan berikan perhatian setiap perkataan, setiap huraian yang saya sampaikan ini. Kemudian bila saya selesai baca, barulah ikut baca begitu. Jangan waktu kita baca tuan-tuan pun ikut baca sekali. Jadi kita tak dapat fokus kepada pendengaran. Kita dengar dahulu bagaimana sebutan, bagaimana bacaan daripada guru, kemudian baru kita ikut. Dan begitulah yang telah diajarkan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qur rabbi zidni, dan mohonlah dengan doa rabbi zidni ilman. Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi kita juga mohon perkara yang sama. Kita juga mohon kepada perkara yang sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah limpahi kita ini dengan ilmu yang bermanfaat. Baik sahabat-sahabat, insya-Allah dengar saya baca. Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Di sini wa qur rabbi, qaf berdhammah naik terus di atas ra, dan di sini dia berikan lantunan zid. Boleh insya-Allah sekali lagi kita tarik nafas dan baca bersama-sama. Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Kemudian baru masuk ayat seterusnya. Okey, tarik nafas, lepaskan. So far macam mana sahabat-sahabat? Jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, bantu saya tekan button share insya-Allah ya. Baiklah, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-115. Ayat kedua hari ini. Walaqad, ada lantunan khakhalah di sini. Ahid ada lantunan di sini dua kali ya, khakhalah di sini, khakhalah surah. Walaqad ahidna ila adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Walaqad ahidna ila, ini panjang 4 atau 5 harakat. Dua harakat, dama min, da dengan ma satu harakat, min di sini ikhfa hakiki dipanjangkan 2 harakat dengan tebal. Qab ada lantunan di sini, khakhalah sughra. Qablu fanasiya walam, ini semuanya satu harakat. Fanasiya walam. Izhar syafawi, sempurnakan lam tu terus masuk. Najid, dan diberikan lantunan. Najid lahu azma. Boleh insya-Allah ya. Dengarkan bacaan saya dahulu. Walaqad ahidna ila adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Dan kemudian barulah masuk kepada ayat yang seterusnya. Baik, ini kemudian ini cerita sedikitlah tentang bagaimana Nabi Adam alaihissalatu wassalam
yang didatangi dengan muslihat syaitan. Setelah Nabi Adam dan Hawa, ibu kepada seluruh manusia ini diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini mendiami syurga. Mereka ini mendiami syurga. Jadi disitulah tempat asal kita, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang saya kasihi. Tempat asal kita bukan di bumi ini, tempat asal kita di syurga. Jadi kalau kita bercita-cita untuk kembali ke tempat asal kita, pastikan kita cuba yang terbaik, mentaati Allah dan Rasul dan meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya. Jadi sahabat-sahabat, insya-Allah semoga doa dan harapan dan cita-cita kita ini yang senantiasa terpahat dalam buku hati kita dan sanubari kita ini akan dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dikurniakan syurga kepada semua di antara kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, tista barikasrah ni atas sin, judu dua harakat, li satu a dua harakat, li adama fasajadu. Ini daripada dama fasaja, ini semuanya satu harakat, harakat. Kemudian du tu dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Illa, bukan il tapi il. Hamzah beri kasrah bunyi i. Illa 4 atau 5 harakat. Ib adalah lantunan khakhal hadis ni. Iblis aba. Baik, kita tarik nafas, kita bacakan. Dengar dahulu insya-Allah ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Baik, tak kala Allah setelah menciptakan Nabi Adam, Allah mengharahkan segala para malaikat, termasuklah iblis. Iblis dulu adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum peristiwa ini. Sebelum peristiwa ini, iblis adalah hamba Allah yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah setelah Allah mengarahkan mereka untuk sujud kepada Adam. Sujud di sini bukan sujud yang menyembah, tetapi sujud sebagai satu penghormatan, mengiktiraf Nabi Adam sebagai makhluk yang Allah ciptakan untuk dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Walaupun malaikat itu tidak melakukan dosa, tetapi malaikat tidak dicipta untuk menjadi khalifah di bumi. Tetapi kita, yakni manusia, diciptakan untuk jadikan khalifah di atas muka bumi ini. Maka setelah Allah mengarahkan seluruhnya untuk memberikan tunduk hormat kepada Nabi Adam, semuanya sujud. Fasajadu, maka semuanya sujud illa kecuali iblis. Dia ingkar dengan arahan tersebut. Ya, sahabat-sahabat. Jadi inilah dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk kepada pencipta. Baik, kemudian faqulna ya Adamu inna hadza. Jadi ha dipangkal ini didengungkan dua harakat. Sahabat-sahabat jangan lupa wajibul gunnah di sini. Inna hadza, za di hujung lidah. Adu, waw tu bersabdu, tekankan. Adu laka walizau. Adu, waw tu. Aduwul, di sini idgham bila gunnah. Asalnya aduwun. Waw tu tanwin dua di depan bunyi wun. Wan, win, wun. Tapi bila datang lam, masuk tanpa dengung. Inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma. Yukha di hujung kerongkong. Yukhrijan, dua harakat di sini, wajibul gunnah, wajib dengung. Yukhrijannakuma minal di sini juga dua harakat. Minal jannati fatashqa.
fatashqa. Boleh insya-Allah ya. Dengarkan dahulu insya-Allah saya bacakan kepada teman-teman yang dirahmati Allah. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, maka Allah berfirman kepada Nabi Adam, inna hadza aduwwul lak wa li zawjik. Sesungguhnya ini, yang ini mengisyaratkan kepada iblis, dialah musuh kamu dan musuh isteri kamu yang akan mencuba untuk yukhrijannakuma minal jannah, mengeluarkan kamu. Allah beri peringatan kepada Nabi Adam, jaga hati-hati. Dia ni akan cuba untuk menjatuhkan kamu kerana telah ingkar untuk menghormati kamu sebagai hamba Allah, sebagai hamba kepada pencipta, yakni Allah. Maka dia berusaha untuk menjatuhkan Nabi Adam. Tetapi jangan salah sangka bahawa Nabi Adam diutuskan ke muka bumi ini bukanlah kerana sebagai balasan, kerana kalau kita berpegang kepada Nabi Adam diturunkan ke bumi sebagai balasan kerana memakan buah khuldi, fahaman itu tidak berbeza dengan fahaman orang Kristian. Jadi hati-hati. Fahaman kita ialah memang Nabi Allah termakan buah khuldi, memang Nabi Allah Adam diturunkan ke dunia ini, tetapi bukanlah sebagai balasan kerana memakan buah khuldi. Tetapi Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini mengikut fahaman kita orang Islam ialah memang kerana Allah telah rancang dah suatu hari nanti pasti Nabi Adam akan diturunkan untuk menjadi khalifah. Cuma inilah jalan ceritanya. Baiklah sahabat-sahabat, kita bacakan bersama-sama sekali lagi. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Dan kemudian inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Maksudnya di dalam syurga nanti, di dalam syurga tersebut Allah beritahu Nabi Adam, dan kamu tidak akan rasa lapar, tak akan rasa lapar. Jadi maksudnya keperluan, walaupun kita boleh makan, makan tapi tak lapar, tak makan tapi, maafkan saya ulangkan lagi, makan banyak tetapi tidaklah sampai mengenyangkan, tak makan tidaklah sampai lapar. Maksudnya tidak rasa lapar, cuma makan kerana nak makan, minum kerana nak minum. Tidak ada dah qada hajat, nak kencing, nak berak dalam syurga sudah tidak ada. Apa sahaja yang dihajati akan dikurniakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita bacakan. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Dan kemudian sahabat-sahabat, wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. Maksudnya dalam itu, di dalam syurga itu, bukan kata tak lapar, dahaga pun tidak, panas pun tidak. Macam sekarang kan, masuk pukul 11, 12, pukul 1, panas. Sana dah tak ada rasa panas terik pun tak ada, dahaga pun tidak, lapar pun tidak. Penuh dengan kenikmatan sahabat-sahabat. Tidak dapat kita gambarkan dengan kata-kata, dengan tulisan ataupun dengan lukisan.
betapa indahnya syurga yang Allah ciptakan kepada mereka yang beriman. Ya Allah, sahabat-sahabat, marilah kita tanamkan sekali lagi, perkemaskan cita-cita kita untuk tidak lain dan tidak bukan, agar akhirnya kita dapat menggapai syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ini helahnya daripada syaitan. Kita baca dahulu ayat ini sebelum kita masuk pada ayat yang seterusnya. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Kemudian fawaswasa ilaihi syaitan. Fawaswasa ilaihi. Khabar kasrah ni ada tasydid yang bersabdu di sini, alif lam syamsiah. Syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala. Hati-hati ya pada 1 dan 2 harakat di sini. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil. Di sini idgham bila gunnah, daripada mulkin jadi mulkil, masuk tanpa dengung. Wa mulkil la yabla. Baik teman-teman dirahmati Allah, maka fawaswasa ilaihi, ini antara percubaan di dalam banyak-banyak percubaan yang dilakukan oleh syaitan ke atas Nabi Allah Adam dan isterinya Hawa, iaitu ibu mereka, seluruh umat manusia. Fawaswasa ilaihi, dia datang membisikkan sesuatu kepada Nabi Adam. Dia kata apa? Hal adulluka ala syajaratil khuld, nak tak aku tunjukkan kepada kamu pohon khuld. Kenapa dipanggil pokok syajarah ni, pokok khuldi ni kekal? Kenapa dipanggil pokok kekal? Kerana mengikut bisikan syaitan kepada Nabi Adam, sesiapa yang makan buah daripada pokok ini, dia akan kekal dan tidak akan mati selama-lamanya. Wa mulkil la yabla. Maksudnya kekuasaannya itu tak berakhir lah, tak berakhir. Jadi oleh itu maka Nabi Adam pun terpedaya dengan bisikan itu, kerana melihat kepada nikmat yang banyak di dalam syurga ni, kalau boleh tak nak habis lah, tak mau ada penghujungnya. Jadi dia punlah termakan buah tersebut. Fa'akala minha, telah makanlah mereka berdua daripada pohon tersebut, buah tersebut. Tapi sebelum kita masuk ayat ini, jom kita baca dahulu ayat ini bersama-sama insya-Allah. Tarik nafas. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Sekali lagi insya-Allah, tarik nafas, kita bacakan. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Kemudian فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما فأكلا. Semua masing-masing satu harakat, la 2 harakat. فأكلا منا فبدت لهما سوآتهما وطفقا 2 harakat يخصفان عليهما من ورق الجنة. Maka setelah Nabi Adam dan Hawa telah makan buah tersebut, maka tiba-tiba terbukalah aurat mereka. Maka mereka pun dengan tergesa-gesa mencari daun-daun pokok di syurga dan cuba menutup aurat mereka. Min waraqil jannah. Jadi oleh itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, mestilah kita senantiasa taat. Ini sebenarnya pengajaran. Ada orang yang bertanya, Ustaz, kenapa
pohon buah khuldi ini tak diberi kita makan, sedangkan banyak lagi pohon-pohon yang lain. Jadi sama telah lah. Bukan kerana sebenarnya Allah boleh saja melakukan semua buah-buahan di syurga itu boleh dimakan. Tetapi kenapa? Kenapa dijadikan buah pokok khuldi ini dilarang untuk kita makan? Kerana tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menguji ketaatan dan keimanan kita kepada Allah, betapa taat ataupun tidak kita kepada Allah. Begitulah juga apa yang berlaku kita dalam hidup kita hari ini. Allah boleh jadikan sahaja segala binatang-binatang itu halal untuk dimakan, tetapi kenapa dijadikan ada setengah binatang itu tidak dihalalkan untuk kita makan? Kerana tidak lain dan tidak bukan untuk menguji keimanan kita, ketaatan kita terhadap betapa kita patuh ataupun tidak di atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh jadikan semua binatang itu baik belaka, tidak ada mudarat bagi kita. Tetapi tidak. Begitu juga minuman. Begitu juga minuman. Dalam banyak-banyak minuman, jenis yang arak begini haram diminum. Tapi di sana ada banyak lagi jenis-jenis minuman yang halal diminum. Kenapa? Kerana tidak lain dan tidak bukan. Sudah tentulah ada kesan baik dan kesan buruknya di atas segala sebab ataupun segala hukum yang diberikan itu. Sebagai contoh, kenapa dilarang kita untuk meminum arak? Kerana tidak lain dan tidak bukan, walaupun arak itu ada manfaatnya, tetapi lebih banyak keburukan daripada manfaat. Boleh menghilangkan akal waras, sehingga kan boleh manusia itu melakukan sesuatu-sesuatu yang di luar batasan. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, marilah kita menjadi hamba Allah yang patuh, yang taat di atas segala arahan dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bacakan ayat ini, insya-Allah kita teruskan. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا. Saya waqaf di situ dan saya ibtidak pada وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Nah, itu ta marbutah ini bila berakhir, kalau kita waqaf di sini ditukarkan kepada bunyi ha, dan pastikan nun sabdu itu didengungkan 2 harakat. Waraqil jannah, baru masuk nah. Jangan baca waraqil jannah, itu tak betul ya. Kemudian wa asa adamu rabbahu faghawa. Boleh insya-Allah ya, kita tarik nafas. Kita bacakan insya-Allah. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Kemudian ثُمَّ اجْتَبَى. 2 harakat dengung di sini. Majtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian mereka bertaubat, memohon taubat kepada Allah, maka Allah mengampuni mereka. Maksudnya dosa kesalahan mereka memakan itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ianya bersanggahan ataupun bersalahan dengan pegangan dalam agama Kristian bahawa dia panggil original sin, ataupun kita kata dalam bahasa Melayunya dosa asal. Jadi bagi masyarakat orang yang beragama Kristian, mereka berpegang bahawa hatta sehingga hari ini semua manusia dilahirkan sebagai pendosa kerana dia carry ataupun membawa original sin ini. Original sin inilah dosa yang pertama ni, yang awal yang dilakukan oleh Nabi Adam ini. Tetapi mengikut kita pahaman orang Islam, dosa tersebut telah pun diampunkan, dan setiap anak itu dilahirkan fitrah, suci,
tidak berdosa. Itu berbeza. Sahabat-sahabat, hati-hati ya. Bila kita membaca kisah-kisah Nabi Adam, Nabi-Nabi yang terdahulu, kerana ada versi dalam agama Kristian, ada versi dalam agama Yahudi, dia panggil Israeliat ya? Dan begitu juga ada pahaman kita dalam versi orang Islam. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, hati-hatilah ya bila kita membeli buku dan sebagainya tentang sejarah para nabi dan sebagainya. Boleh insya-Allah kita bacakan sekali. Thumma jtaba. Di sini ada lantunan maj ada lantunan. Thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian qala habita. Tapi sebelum kita nak masuk ayat seterusnya, sahabat-sahabat boleh tak, jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, belanja saya thumbs up dan juga heart, dan jangan lupa tekan button share teman-teman. Bantulah kita insya-Allah. Semoga perkongsian dan usaha kita bersama. Ini bukan sahaja usaha saya seorang diri pertamanya, tapi usaha kita bersama-sama sahabat-sahabat. Marilah kita menjadi mata rantai menyambung usaha dakwah, mengajak manusia kembali kepada Allah ini. Inilah satu usaha dan kerja yang mulia, yang kalau zaman dahulu itu kerja-kerja ini dilakukan oleh para rasul dan para anbiya. Hari ini setelah tidak ada lagi rasul dan nabi, maka kitalah penyambung, pewaris kepada peninggalan khazanah rasul dan nabi, iaitu mengajak manusia kembali kepada Allah. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang datang melainkan tugasnya untuk mengajak manusia kembali kepada Allah. Jadi itulah kerja yang kita sedang usahakan sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengajak manusia, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita kembalilah kepada Allah. Dengan pertamanya sudah tentulah bukan bererti bila boleh baca Quran ni sudah sempurna agama kita, tidak. Tapi sekurang-kurangnya ia menjadi permulaan yang sangat baik, iaitu kita kembali kepada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh itu bantu saya tekan button share ya teman-teman. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Qala hbita minha jami'a ba'dukum li ba'din idhar halqi. Din, bunyi saja din, jangan panjang, terus masuk adu. Bila waqaf di sini, kalau teman-teman nak waqaf, jangan waqaf dengan adu, tak betul. Dia waw itu bersabdu, tekankan adu, adu, begitu ya. Cuma kena praktis lah, praktis insya-Allah. Kepada mereka yang telah pun menjadi ahli cepat Quran, kalau anda nak pastikan tak tahu bacaan betul atau tidak, boleh buat appointment dengan kami, boleh bacakan ayat ini, kita dengarkan. Kita nak pastikan anda sebut dengan betul di sini, kerana di sini memang agak tricky, ramai yang kadang-kadang silap adu, adu. Macam kita sebut nabi, nabi, kita tekankan ya itu bila waqaf Qala bita minha jami'a, kalau waqaf. Tapi kalau wasal di sini jadi hukum iqlab. Qala bita minha jami'an. Jadi kita tukarkan kepada bunyi nun kepada bunyi mim, daripada jami'an jadi jami'am. Jami'an ba'dukum li ba'din adu. Tekankan gitu ya. Kemudian fa imma, dua harakat, fa imma ya'tiyan, dua harakat, nakum, dua harakat, min, dua harakat, ni, dua harakat. Ini kena disiplin tuan-tuan dan puan-puan. Yang dua harakat ni kena jangan sampai silap ya. Jangan sampai silap. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ini ikhfa hakiki. Daripada hudan jadi hudan, samarkan dua harakat. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Boleh insya-Allah tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم
يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Dan kemudian masuk ayat yang ke-124, ayat yang kedua terakhir hari ini. Sebelum itu kita tenang-tenang dulu, tarik nafas, lepaskan ya. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang tolong tulis komen-komen yang penting ya. Semua yang saya tak sempat sebut nama, saya mohon maaf ya. Jadi teman-teman lah yang memberi kekuatan kepada kami untuk meneruskan usaha ini. Bukan senang. Sudah tentulah bila kita nak mengajak orang atau manusia kembali ke jalan Allah, pasti akan ada cabaran yang tersendiri. Tapi sudah pastilah cabaran yang kami terima itu lebih kecil berbanding cabaran yang dihadapi oleh para rasul dan para nabi. Kerana kita ujian ni Allah bagi mengikut kesanggupan dan keimanan seseorang. Allah tidak menguji seseorang melainkan di atas kesanggupannya. Jadi segala ujian yang tuan-tuan dan puan terima hari ini, berat ataupun sebaliknya, adalah mengikut kadar kemampuan tuan-tuan dan puan-puan. Jika Allah tahu tuan-tuan dan puan-puan boleh tanggung satu ujian yang berat, dia bagikan ujian yang berat. Apa ujian yang berat itu? Banyaklah ya, banyak. Antaranya sakit, sepanjang hayat sakit saja. Ataupun tiba-tiba Allah ambil semua ahli keluarga kita. Suami kita meninggal, ibu kita meninggal, anak meninggal. Itu ujian yang berat. Jadi Allah hanya berikan ujian-ujian yang berat kepada orang-orang yang hebat. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan menerima ujian-ujian yang berat, ketahuilah bahawa tuan-tuan dan puan-puan merupakan insan-insan yang hebat. Baiklah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sekali lagi, jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, jom bantu saya tekan button share dan jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart ya. Kita lihat ayat yang kedua terakhir untuk hari ini. Wa man idzal halqi a'rada an, di sini ikhfa hakiki dua harakat. Dzikri fa inna lahu ma'isyatan, ikhfa dua harakat. Dha, ikhfa dua harakat. Kau, idgham bi gunnah dua harakat. Kena hati-hati. Ikhfa, idgham di sini ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu dua harakat yaumal qiyamati a'ma. Baik teman-teman, ini antara pesan ayat yang dibacakan oleh guru saya lah, Syekh Muhammad Abdul Nabi, ketika saya menziarahinya kali yang terakhir sehinggalah hari ini. Tapi insya-Allah saya akan cuba menziarahinya lagi. Tapi ini antara pesannya, dia kata wa man a'rada an dzikri. Ini ayat antara ayat yang dia baca dalam banyak-banyak ayat yang dia baca. Ini adalah salah satunya. Barang siapa yang a'rada, berpaling daripada zikri, mengingati aku, fa inna lahu ma'isyatan dhankan, maka Allah akan sempitkan hidupnya. Tuan-tuan dan puan-puan, jika kita rasa hidup kita ni susah, sempit, rezeki payah, ada masalah itu, masalah ini, cuba cek balik. Jadi di mana silapnya? Mungkin silapnya kita apa? Kita kurang mengingati Allah, kurang baca Quran, kurang berzikir dan sebagainya. Allah, kita nak tengok macam mana ustaz. Contohnya ustaz, maaflah ya kita sembang santai-santai. Ada yang tanya ustaz, macam mana kita nak tahu yang kita ni kurang mengingati Allah? Senang saja. Contoh saya bagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita diberikan satu hari 24 jam. Cuba kita duduk, kita ambil pen dan kertas, kita cuba tulis. Dalam satu hari 24 jam itu, berapa jam kita habiskan untuk tidur, berapa jam untuk makan, dan berapa jam untuk solat. Berapa jam untuk baca Al-Quran, berapa jam untuk berzikir. Kita boleh tengoklah di situ. Kadang kalau berada di atas tikar sejadah 15 minit sudah merasa begitu lama. Tetapi bila berada di hadapan TV, kita tengok drama, tengok movie, 2 jam masa berlalu tidak terasa. Sedar-sedar dah habis dah. Esok pula sambungannya bersambung-sambung. Begitulah teman-teman ya. Maaflah hari ini saya bicara agak sedikit panjang, tetapi saya rasa saya selalunya jarang saya membicarakan tentang perkara-perkara ini, melainkan kita fokus pada ilmu tajwid kita. Tetapi saya merasakan
kali ini, saat ini adalah perkara-perkara yang penting, yang perlu bertepatan dengan ayat-ayat yang kita baca. Jadi saya rasa perlulah, saya harapkan sahabat-sahabat tidak bosanlah ya untuk mendengar sedikit celeteh daripada saya untuk hari ini. Ya. Jadi banyaklah kita mengerti Allah agar hidup kita itu tidak sempit, bukan sekadar sempit. Wa nahsyuruhu habdas wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di hari akhirat, tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang tidak mengingati Allah di dunia ini, mereka akan dibangunkan dalam keadaan buta, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di dunia ni walaupun kita hidup, jadi tidak mustahil di akhirat nanti kita bangun dalam keadaan buta. Begitu juga mereka yang taat kepada Allah, walaupun di dunia ini dilahirkan sebagai buta, tetapi di akhirat sudah pasti mereka dapat melihat. Pilih kita nak yang mana. Kita nak yang mana? Kita nak buta ke nak sebaliknya di akhirat nanti? Kalau tuan-tuan nak hadiah hari akhirat kelak tidak buta, maka perbanyakkanlah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ini kata-kata orang yang telah dibutakan mata oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Mereka kata apa? Qala rabbi lima hasyar. Ra jadi tebal di sini, jangan baca hasyar. Tak betul, dia kena baca tebal. Hasyartani a'ma wa qad. Di pertengahan kerongkong. A'ma wa qad. Lantunan di sini khaffalah. Wa qad kuntu basira. Dipersoalkan Allah, kenapalah hari ini kami ni jadi buta, sedangkan dulu di dunia kami ni adalah orang yang boleh melihat. Jadi maka apa jawab Allah? Sambungannya esok hari. Jom kita bacakan dulu ayat ini. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman dirahmati Allah. Tadi kita dah lihat kan satu ayatnya. Sahabat-sahabat dah dengar bacaannya bagaimana, huraian saya bagaimana. Jadi sekarang ni masanya untuk saya ajak semua sekali yang berada bersama saya ini untuk kita bacakan daripada awal ayat 14 hingga 125 bersama-sama. Yang nak buka Al-Quran silakan ke halaman 320. Yang tak ada Al-Quran jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah nanti kita bawakan ayat-ayat kepada anda. Tapi sebelum kita mulakan bacaan, boleh tak sekali lagi bantu saya tekan button share dan jangan lupa berikan thumbs up ya. Bismillah. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Diharapkan semua dah bersedia untuk sama-sama kita mulakan bacaan insya-Allah. Dan di akhir nanti selepas bacaan saya ada berita gembira nak disampaikan. Apa berita tersebut jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir insya-Allah saya kongsikan nanti. Baik, jom kita mulakan bacaan di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فقلنا يا
فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah teman-teman dirahmati Allah, insya-Allah. Esok hari kita akan menyambung pada bacaan ayatnya. InsyaAllah kemungkinan esok hari merupakan bahagian terakhir daripada surah Toha ini. Dan kemudian hari yang berikutnya kita akan masuk dalam surah baru. Jadi jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center untuk tidak terlepas pelajaran-pelajaran yang kami bawakan secara langsung setiap hari pukul 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Baiklah teman-teman dirahmati Allah, sebelum kita berakhir, boleh tak saya dapatkan dalam 4 hingga 5 minit yang terakhir ini untuk saya kongsikan beberapa perkara yang penting, khususnya jika ada di kalangan sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang bersama dengan saya ini menghadapi masalah-masalah yang berikut, ataupun pasangan anda, anak-anak ataupun ahli keluarga anda yang menghadapi masalah tersebut. Berita ini sangat penting, sangat-sangat membantu kepada mereka. Kenapa? Kerana kami ada sebuah buku asas dan buku tajwid yang telah pun kita rakamkan setiap helaian daripada buku tersebut sebagai panduan tuan-tuan dan puan-puan yang nak belajar balik daripada asas. Mungkin ada di kalangan kita yang tak tahu nak baca huruf bersambung-sambung, yang tak dapat membezakan makhraj-makhraj huruf dengan baik, yang tak dapat mengingati hukum-hukum tajwid dengan jelas, ataupun tuan-tuan dan puan-puan bacaan Al-Quran merangkak-rangkak, terputus-putus, tak tahu nak waqaf dan ibtidak bagaimana pada ayat-ayat yang panjang, ataupun menghadapi masalah-masalah tertentu dalam untuk menguasai ilmu tajwid ini.
Jangan bimbang, jangan risau teman-teman, boleh dapatkan sebuah buku asal dan buku tajwid yang telah pun kita rakamkan. Semuanya ada lebih daripada 200 video pelajaran daripada dua buah buku ini yang telah pun kita rakamkan, dan kita juga akan berikan kepada anda nota tajwid ringkasan Resam Usmani yang telah pun kita susun dengan cara yang lebih mudah. Dalam lebih kurang kita rumuskan dalam 30 muka surat saja. Jadi sebagai panduan tuan-tuan dan puan-puan, dan juga kita nak berikan kepada anda rakaman bacaan Al-Quran daripada semasa ke masa. Kita akan berikan keseluruhannya, dan juga kita akan berikan kepada anda yang mendaftar menjadi ahli cepat Quran dengan konsultasi eksklusif. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapat sesi konsultasi one to one, seorang mata ke mata melalui video call. Tetapi sebelum itu tuan-tuan kena dapatkan appointment dulu lah ya. Pastikan kita nak tentukan waktu yang sesuai antara pihak kami dan pihak anda untuk kita buat video call walau di mana sahaja anda berada. Tidak hanya terbuka untuk mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia, tapi keahlian ini kita bukakan untuk semua, termasuklah mereka yang berada di Sabah dan Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana sahaja anda berada sekarang. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang dan pemisah untuk sama-sama kita belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dan saya ingatkan di sini tidak ada yuran bulanan yang kami kenakan, begitu juga tidak ada yuran tahunan yang dikenakan. Untuk menjadi ahli cepat Quran dan mendapatkan keseluruhannya keistimewaan yang saya bagi tahu tadi itu, sahabat-sahabat hanya perlu membayar yuran keahlian sekali untuk seumur hidup sepanjang hayat. Dan untuk tempoh hari ini kita memberikan promosi sempena Isra dan Mi'raj. Jadi sahabat-sahabat hanya perlu membayar serendah RM250, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 10 tahun, tetapi untuk selama-lamanya selagi mana ada hayat di kandung badan. Jadi diharapkan ianya tidaklah membebankan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang nak belajar mengaji Al-Quran, sama ada daripada asas ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang nak jadikan ianya sebagai panduan untuk kita buat pengulangan, untuk kita refresh balik apa yang mungkin pernah kita pelajari dahulu tetapi sudah lama kelamaan semakin terlupa kita dengan pelajaran tersebut. Jadi oleh itu teman-teman, kami ingin menjemput, kami ingin mempelawar dengan penuh rasa besar hati dan dengan penuh rasa kasih dan sayang daripada saya dan juga ahli keluarga Fatihah Learning Center mengalu-alukan anda, tuan-tuan dan puan-puan sebagai kita menghadapi membuatkan persediaan menghadapi bulan Ramadan juga. Jadi marilah sama-sama menjadi ahli cepat Quran seumur hidup untuk mendapatkan keseluruhan keistimewaan yang saya berikan tadi itu, insya-Allah. Jadi bagi mereka yang berhajat, jika ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang benar-benar ikhlas untuk kami bantu untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, jadi boleh daftar sekarang. Ada beberapa cara untuk daftar, antaranya tuan-tuan boleh komen nak jadi ahli cepat Quran di ruangan komen sekarang. Nanti admin kita akan balas komen tersebut. Kita akan bagi satu link WhatsApp, anda tekan link itu, nanti dia bawa ke WhatsApp admin kita. Boleh bagi tahu dia kata nak daftar jadi ahli, nanti dia akan bantu anda untuk melakukan pendaftaran dan kita akan minta alamat rumah anda secepat mungkin untuk kita postkan buku itu ke rumah anda. Ataupun ada di kalangan sahabat-sahabat yang bersama dengan saya ini nak terus hubungi kami, boleh ambil pen dan kertas ataupun print screen. Nombornya seperti yang mana tertera di bawah, 0111-621-7797. Minta ada yang tolong tulis juga ya kepada kawan-kawan kita yang lain. Nombor telefon hotline kita 0111-621-7797. Ataupun sahabat-sahabat yang mana yang tak ada pen dan kertas, tak tahu nak print screen dan sebagainya, boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. Nanti insya-Allah pihak kami yang akan hubungi anda dan kita akan minta alamat rumah anda untuk kita postkan buku secepat mungkin. Baiklah sahabat-sahabat, ataupun yang pernah buat pendaftaran di atas talian, boleh terus pergi ke www.cepatquran.com dan buat pendaftaran di situ. Saya ulangi sekali lagi, bagi mereka yang berhajat untuk menjadi ahli, boleh komen nak jadi ahli cepat Quran, ataupun boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun boleh terus daftar di www.cepatquran.com,
ataupun hubungi kami ke 011162179797. InsyaAllah ya, selepas ini ada satu video pendek berdurasi 2 minit. Mereka yang nak daftar jadi ahli digalakkan untuk menonton video tersebut agar tidak terlepas poin-poin yang penting. Di dalam buku tersebut, kita memberikan kepada anda satu kaedah yang sangat senang diingat, tersusun dan sistematik, dan telah berjaya membantu ramai meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi insya-Allah semoga tuan-tuan mendapat manfaatnya. Jadi saya rasa setakat itulah dahulu perkongsian daripada saya kali ini. Kita berjumpa esok hari dalam sambungan bacaan ayatnya. Sesungguhnya yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap, yang salah itu kelemahan diri sendiri. Saya mohon ampun dan maaf, serta saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan, atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu. Kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat, dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.